Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya Dorina Banci. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi berkenan menghadiri istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan Peringkat Sarawak 2026 yang berlangsung di dataran perayaan Petrajaya di sini pada Jumaat. Ketibaan mereka pada jam 8 pagi disambut oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dan Panglima 1 Division Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof. Istiadat perbarisan kali ini melibatkan seramai 455 anggota terdiri daripada 14 pegawai dan 441 anggota lain-lain pangkat. Perbarisan diketuai oleh Pegawai Memerintah Batalion ke-10 Regimen Sempadan, Lieutenant Colonel Ferry Shahrul Riza Roslan, manakala penolong Ketua Perbarisan ialah Deputi Superintendent Polis Morbon Manju dari Polis Diraja Malaysia PDRM. Turut memainkan peranan penting dalam istiadat tersebut ialah Kapten Muhammad Fakih Sabri dari Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Pangkalan Udara Kuching selaku anjutan perbarisan, manakala Sarjan Major Regiment Perbarisan disandang oleh Pegawai Waran 1 Hazman Muhammad, Sarjan Major Regiment Batalion ke-10 Regiment Sempadan. Istiadat diteruskan dengan tiupan last post, iaitu tiupan paluan akhir yang menjadi simbol penghormatan kepada anggota keselamatan yang terkorban ketika bertugas. Secara tradisinya, tiupan tersebut digunakan sebagai isyarat berakhirnya pertempuran bagi membolehkan kedua-dua pihak mengumpulkan anggota yang terkorban atau cedera sebelum menjadi sebahagian daripada upacara pengumumian ketenteraan sebagai tanda penghormatan terakhir dan menandakan berakhirnya tugas seseorang anggota keselamatan. Suasana penuh istiadat kemudiannya diteruskan dengan persembahan choir yang menendangkan lagu Pahlawanku dan Bahtera Merdeka, diikuti tayangan montaj khas serta deklamasi sajak bertajuk Maruah yang Tidak Terjual. Pada majlis tersebut, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi, Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah serta tetamu kenamaan turut diperkenalkan kepada 6 penerima pingat Panglima Gagah Berani PGB, iaitu Pegawai Waran 1, Pesara Beliang Beli, Sarjan Pesara Mereng Imang, Lance Corporal Pesara Ungge Atin, Lance Corporal Pesara Bajau Ladi, Sarjan Pesara Dajai Angi dan Sub Inspektor Pesara Muhammad Salim. Istiadat berkenaan kemudiannya diakhiri dengan tiupan paluan fajar atau lebih dikenali sebagai tiupan raus yang menjadi pembakar semangat kepada para tentera dan polis yang masih hidup untuk terus bangkit melangsungkan perjuangan mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Mewakili Premier Sarawak dalam istiadat berkenaan ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Konsep wakaf ilmu perlu diperluaskan sebagai instrumen strategik bagi memperkukuh kebajikan masyarakat Islam serta memacu pembangunan ummah menerusi penyebaran ilmu yang memberi manfaat berterusan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, masyarakat tidak seharusnya melihat wakaf hanya terbatas kepada harta seperti tanah atau bangunan. Sebaliknya, ilmu juga merupakan aset bernilai yang mampu diwariskan kepada generasi yang akan datang. Menurut beliau, ilmu menjadi pembangkit peningkatan taraf hidup masyarakat dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, pertanian, teknologi dan ekonomi. Dan kita luaskan, pergi itu adalah kebajikan. Kita luaskan melalui ilmu, termasuklah wakaf ini. Dan saya usulkan supaya kita memahami wakaf ilmu. Dan juga Sultan mencadangkan working group melihat struktur bagaimana kita menguruskan wakaf mengikut syariah. Yang ini penting, mengikut syariah. Bermaknanya kita dapat memperluaskan cara kita memberikan ilmu kita, harta kita melalui syariah kepada umat manusia. Alhamdulillah,
Perdana Menteri untuk menerimanya. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis perasmian ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Mukah Kapit tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi bertemakan Ummah Maju Makmur di dataran Pehin Setiaraja di sini pada Jumaat. Premier Sarawak menambah carangan memperkasa konsep wakaf ilmu turut dikongsikan bersama Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah selain mendapat perhatian Perdana Menteri untuk diperhalusi menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan pihak berkuasa agama Islam negeri. Dalam pada itu, beliau berkata, pembangunan modal insan terus menjadi keutamaan Sarawak melalui penekanan terhadap penguasaan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, bahasa Inggeris serta pelbagai inisiatif pendidikan bagi melahirkan tenaga mahir yang mampu menerajui bidang ekonomi hidrogen, semikonduktor dan kecerdasan buatan AI sejajar dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Pada majlis yang sama, beliau menyaksikan pelancaran kerjasama strategik antara Majlis Islam Sarawak MIS dan Affin Islamic Bank menerusi platform MIS Pro yang dijangka memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat Islam di negeri ini. Sejurus selesai majlis, Premier Sarawak turut menunaikan solat Jumaat di Masjid Setiaraja. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajat Taib, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Penyelaras Projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah DBKU dan Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha serta tetamu kenamaan yang lain. Pada majlis yang sama, Premier Sarawak juga turut melancarkan MIS Pro, aplikasi pengurusan masjid digital yang dibangunkan bagi memperkukuh tadbir urus serta penyampaian perkhidmatan masjid di seluruh Sarawak. MIS Pro dibangunkan hasil kerjasama HBCS Senjan Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad bagi memperkasakan pengurusan masjid menerusi pendigitalan, sistem pentadbiran serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Program ziarah Mahabah yang berlangsung selama 2 hari bermula 31 Julai hingga 1 Ogos membawa tema Ummah Maju Makmur dan dilaksanakan secara inklusif dengan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Majlis Islam Sarawak MIS, program tersebut bertujuan menyampaikan hala tuju pembangunan ummah selaras dengan dasar kerajaan, memperkukuh penyelarasan program dan perkhidmatan agensi Islam di seluruh negeri selain mengenal pasti isu, cabaran serta keperluan masyarakat bagi membolehkan tindakan susulan yang lebih berkesan dan tepat pada masanya. Sepanjang program berlangsung, pelbagai pengisian disediakan termasuk pesan mufti, forum keluarga, Innovation Exploration STEM, pameran perkhidmatan agensi Islam dan mini education fair. Ia dimeriahkan dengan program Aura Wanita serta demonstrasi masakan tradisi Melanau oleh Chef Muluk selain beberapa program susulan yang akan diteruskan di sekitar Mukah dan Kapit sepanjang Ogos hingga September. MIS memaklumkan program ziarah Mahabah akan diteruskan ke zon tengah meliputi Sibu, Sarikei dan Betong sebelum diperluaskan ke zon utara sebagai usaha memperkukuh penyampaian perkhidmatan agensi Islam serta memacu pembangunan ummah ke arah merealisasikan aspirasi ummah maju makmur. Inisiatif itu juga diharap dapat merapatkan hubungan antara agensi Islam dengan masyarakat serta memudahkan umat Islam di seluruh Sarawak mengakses pelbagai perkhidmatan yang disediakan. Terdahulu dalam ucapan aluan, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha berkata, program ziarah Mahabah terus menjadi platform penting dalam memperkukuh penyelarasan agensi Islam, mendekatkan institusi agama dengan masyarakat serta memastikan pelaksanaan dasar kerajaan memenuhi keperluan rakyat. Katanya pendekatan turun padang menerusi program itu membolehkan agensi Islam mendengar sendiri pandangan masyarakat sebelum merangka inisiatif yang lebih berkesan. Menurut beliau, ziarah Mahabah bukan sahaja memperkukuh aspek kebajikan, dakwah dan pendidikan, malah menjadi wadah mempererat ukhuwah serta memupuk perpaduan ummah. Datuk Misnu berkata,
Pelaksanaan Ziarah Mahabah 2026 dibahagikan kepada 3 zon utama iaitu Zon Selatan, Zon Tengah dan Zon Utara melibatkan pelbagai program berteraskan, kemasyarakatan, pengimarahan masjid, pemerkasaan wanita, hal ehwal Islam serta pendidikan berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Bagi Zon Tengah katanya, Mukah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan dengan kerjasama 10 agensi Islam dan rakan strategik yang menganjurkan sebanyak 46 program melibatkan penyertaan 6,740 peserta. Sistem tadbir urus perkhidmatan awam Sarawak diperkukuh menerusi pelaksanaan mekanisme pelaporan baharu yang mewajibkan semua pegawai integriti bertauliah CEIO lapor terus kepada Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Unions sekaligus meningkatkan keterusan serta keberkesanan pengurusan isu ketidakpatuhan. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, pendekatan tersebut membolehkan setiap isu ketidakpatuhan dikenal pasti dan ditangani secara lebih telus di samping memperkukuh budaya integriti dalam organisasi. Saya selaku Ketua Perkhidmatan Awam akan pastikan bahawa saya sentiasa menyokong usaha ke arah memastikan bahawa integriti itu adalah dijadikan sebagai satu budaya dalam organisasi. Sebab itu, saya telah mengarahkan bahawa CEIO must report to union, not to the head of department. If you report to the head of department, inilah kadang-kadang boleh sih, jangan dibola, jangan dicek nanti. You must report to the union, and the union, of course, from time to time will report to me untuk pastikan bahawa apa-apa saja isu non-compliant yang berlaku akan dapat kita perbetulkan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Sarawak Certified Integrity Officer CEIO Summit 2026 di Kuching pada Khamis. Jelasnya lagi, usaha memperkukuh integriti perlu dilaksanakan secara menyeluruh melalui mekanisme pelaporan yang lebih berkesan selain memperkasakan fungsi audit dalaman bagi memastikan setiap dasar, prosedur dan amalan kerja sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Beliau turut menyuruh seluruh warga perkhidmatan awam Sarawak menghayati pendekatan 3R iaitu revisit, rethink dan recharge bagi memastikan dasar polisi serta prosedur kerja sentiasa relevan dengan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI serta peningkatan harapan rakyat terhadap sistem penyampaian kerajaan. Sambutan Hari Integriti Sarawak HIS 2026 yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK bakal menghimpunkan seramai 12,000 peserta secara fizikal dan maya. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, acara itu akan menjadi platform utama Kerajaan Sarawak dalam memperkukuhkan budaya integriti tadbir urus yang baik serta usaha pencegahan rasuah dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Kita dijangka secara online sekitar 2,000. Yang hadir 2,000, online 10,000 ya. Dan itu bukan pada hanya angka, kita ada data dan ada bukti bahawa semua pejabat kerajaan pada hari berkenaan ya akan mendengar amanat yang disampaikan oleh Datuk Amar Sosial Kerajaan Sarawak, yang berbahagia Tan Sri Ketua Sosial Negara dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena persidangan pemantapan integriti tata kelola dan anti rasuah pintar Negeri Sarawak 2026 di Kuching pada Jumaat. Tambah Datuk Dr. Juanda, bersempena sambutan Hari Integriti Sarawak 2026, persidangan pemantapan integriti tata kelola dan anti rasuah pintar Negeri Sarawak 2026 turut dianjurkan. Selain itu, katanya, peserta turut berpeluang mengikuti pembentangan istimewa oleh Tan Sri Datuk Sri Ayub Khan Maidin PC yang baru bersara sebagai Timbalan Ketua Polis Negara serta Datuk Azmi Kamaruzaman, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sekian Buletin UKAS bersama saya Dorina Banci. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak.
Mengakhiri Buletin Okas dengan tayangan video anugerah khas Komitmen Tinggi TikTok Challenge 2.0 2026. #Saluran Informasi Rakyat Salam Bekas. Hai semua, hari ini saya nak tunjukkan sehari dalam hidup saya sebagai anak Sarawak. Nama saya Recolin J. Queen dan saya akan ditemani oleh 2 orang rakan saya yaitu Saya Amirullah. dan saya Dayang Feldara. Jom! Setiap pagi saya dibangunkan oleh bunyi monyet. Sekejap. Recolin, kamu tinggal di atas pokok kah? Itu yang saya nak ceritakan. Jom dengar dulu. Oke, saya sambung cerita. Wah, indahnya pagi ini. Oke, pertama saya perlu panjat turun dari pokok dahulu. Saya mandi di sungai dan berus gigi menggunakan kayu sugi. Selepas itu, saya pun makan. Sarapan pagi saya sangat berkhasiat, berprotein tinggi. Nyam nyam nyam. Nyam nyam. Siap makan, saya pun ke sekolah. Saya buaya. Dalam 1 jam, saya pun sampai. Inilah sekolah saya. Hari ini buaya awak laju juga. Di sekolah, kami belajar menggunakan daun dan batu. Mesra alam. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 4, 5. 5 tambah 2. Pulang sekolah, kami pergi menyumpit untuk cari makan malam. Hebat, 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 hebat. Wah, dapat monyet, sedapnya. Penatnya hari ini, saya tidur dulu. Selamat malam. Begitulah rutin seharian saya sebagai anak Sarawak. Hei, apa yang kamu buat nih? Naik buaya. Saya lahir di Sarawak tidak pernah pun nampak. Ayah saya tidak pernah naik buaya. Dato' saya pun sama. Betul juga. Ada internet, ada sekolah, ada kereta. Baiklah, ini yang sebenar. Saya anak Sarawak dan mempunyai impian yang besar. Saya mahu mengikuti jejak langkah Pendelela Rinong. Olympic bronze medalist, a 3rd World Championship bronze for her. Sarawak semakin maju di bawah kepimpinan Premier Abang Jo. Banyak pengrajin telah dicapai. Ini realiti sebenar. Jauh bezakan. Bukan naik buaya, naik Grab. Kami Sayangkan Sarawak. Bye. Jangan nilai Sarawak berdasarkan stereotip. Anak Sarawak hari ini terus melangkah maju, berilmu dan berdaya saing. Bukan sekadar mewarisi budaya dan warisan, tetapi juga membina masa depan yang lebih gemilang. Dengan semangat, usaha, dan keyakinan, kami bersedia untuk bersaing dan berjaya di peringkat yang lebih tinggi. Dari bumi ke dalam, kami bangkit mengejar impian.